Satu segmen wawancara akan kita bawakan seperti kita berikan di awal syarah pagi tadi, iaitu berkenaan dengan program pendedahan belia pertanian kali ke-6, dan kita rasa berbesar hati bersama dengan kita ialah Puan Jormasita binti Jormasi, iaitu merupakan penolong pengarah pertanian, sudah pun berada di hujung talian pada ketika ini. Jadi kita cuba sapa Puan Jor Masita. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Tuan Ya, Puan. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Despite the pandemic. Betul, Betul ya. sekali. Ya, mudah-mudahan Ya. itu yang kita harapkan ya. Terus kita ni menjaga sama-sama di antara ketani lah ya. Mudah-mudahan ketani dapat melangsungkan ataupun meneruskan lagi kehidupan ketani walaupun ketani berada dalam kita sudah masuk ke di endemik ya, COVID-19 ini Puan ya. Ya, jadi Ya, betul. iya, jadi satu program yang dilaksanakan daripada Jabatan Pertanian ya, mungkin dapat dijelaskan pengenalan untuk program ini Puan. Silakan. Terima kasih pihak RTB untuk kerana menjemput pihak Jabatan Pertanian untuk bercakap dalam wawancaranya bagi mengongsikan salah satu inisiatif jabatan, iaitu program pendedahan belia pertanian kali ke-6 bagi tahun 2021. Sebenarnya program ini adalah merupakan salah satu program yang mendukung Pelan Strategik Jabatan 2016-2022 yang berkaitan dengan usaha-usaha jabatan untuk menggalakkan dan meningkatkan lagi penglibatan belia-belia ketani diberani dalam sektor pertanian. Di samping itu, program ini juga bertujuan untuk mendedahkan perusahaan pertanian sebagai satu perniagaan yang menguntungkanlah, khususnya dalam bidang industri tanamannya. So fokus program kali ini adalah pada industri tanaman, dan difokuskan juga dalam penggunaan teknologi tinggi bagi meningkatkan hasil keluaran pertanian. Program ini sebenarnya mula dikenalkan pada tahun 2018 Tuan Puan. So sehingga tahun ini sebanyak 5 siri program sudah dijalankan dan melibatkan seramai 81 orang belia. Suatulah sedikit sebanyak mengenai pengenalan berkenaan dengan programannya untuk dikongsikan bersama di sekitar. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi di atas pengenalan tersebut sedikit sebanyak juga memberi informasi kepada kita. Dan memang betul ya, jika kita perhatikan ya Puan dan juga Mahira, dewasa ini pertanian ini menjadi fokus sebetulnya, apalagi kita berada di suasana ataupun di keadaan pandemik ataupun endemik. Sekarang kita berada melangkah di endemik ini, memerlunya kita banyak yang terjadi dari segi ekonomi misalnya. Jadi antara kita bertani ini antara usaha ya ataupun ikhtiar kita untuk menjana pendapatan, dan ini alhamdulillah peluang ini dibukakan kepada para belia kita untuk lebih mengetahui dan mendalami lagi akan dunia pertanian. Baik, kita untuk selanjutnya kita serahkan kepada Yang Mulia Puan seterusnya. Apakah objektifnya mengenai dengan program pendedahan belia pertanian kali ke-6 diadakan ini? Silakan. Ya, kalau tadi ada saya memberitahu tujuannya untuk memberikan latihan. So memandangkan kita ni berada di situasi pandemik, latihan ini diberikan secara maya. So ya untuk mengongsikan lagi asas teori dalam pengeluaran tanaman sayur dan buah-buahan tidak bermusim yang berkualiti menggunakan teknologi tinggi. So diberikan latihanlah itu antara objektif, salah satu objektif programannya. Yang kedua adalah untuk mendedahkan belia-belia ketanian ini kepada potensi perusahaan pertanian sebagai satu perniagaan yang menguntungkan, khususnya dalam penggunaan teknologi yang bersesuaian dan mampu miliklah bagi belia-belianya.
Dan yang ketiga, yang paling utama adalah untuk memperbanyakkan lagi peladang-peladang baru dan belia yang komited, progresif dan produktif bagi sama-sama juga menyumbangkan dalam melipat gandakan usaha melipat gandakan keluaran sektor tanaman dan pertanian secara amnya, Tuan Ana. Ya. Itulah adalah antara program antara objektif program ini diadakan. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi telah kita ketahui objektif program. Bila sebetulnya ni Puan, tarikh program ini diadakan? Sebenarnya program ini memang sudah mula diadakan sejak awal Disember, Puan. Dan in fact hari ini memang ada satu sesi secara online diadakan. So jadinya ia diadakan dari 2 hari bulan Disember sehingga minggu depan 30 Disember 2021. So ia diadakan setiap hari Selasa dan hari Khamis secara setengah harian memandangkan ianya dijalankan secara online. Jadi dilakukan secara dalam talian sahaja ya, lebih kurang dalam 1 ke 2 hari bagi setiap sesi dalam dalam hari Selasa dan hari Khamis sahaja ya. Jadi Puan, bagaimana dari segi penyertaan peserta dan mungkin dapat dijelaskan juga bagaimana caranya mereka ini mencuba untuk mendaftar menjadi peserta dalam program ini. Silakan Puan. Okay, terima kasih untuk soalannya. Peserta program yang taliannya adalah tergolong daripada belia-belia dalam lingkungan umur 18 hingga 45 tahun yang berminat untuk mencuburi dalam bidang pertanian. Jadinya pada kohort kalian ini, majoriti peserta adalah merupakan graduan-graduan lepasan dari Institut Pengajian Tinggi dalam negara dan luar negara, contohnya seperti IBTE, UTB, UBD dan UNISA dan juga universiti luar negara. Jadinya menjawab persoalan Puan mengenai bagaimana tata cara untuk memohon program pada masa akan datang sebabnya yang masa ini memang sudah bermula dan hampir selesai Jadi kalau pada masa hadapan pihak belia yang berminat bolehlah menghubungi pihak Jabatan Pertanian dan Agri Makanan melalui bahagian industri tanaman dan kemajuan pertanian daerah di Ibu Pejabat Jabatan Pertanian dan Agri Makanan di Jalan Airport Lama. Boleh juga menghubungi melalui telefon saya kongsikan nombornya 2470 400. Sekali lagi Puan. Dan melalui email. Yes Tuan. Taliannya mungkin dapat dikongsikan sekali lagi. Ya, saya kongsikan sekali lagi 2470 400 dan juga boleh juga melalui email iaitu upa.jpt@agriculture.gov.bn. So maklumat ini pun insya-Allah boleh didapati daripada laman web Jabatan Pertanian sendiri Tuan dan Instagram juga. Ya. Jadi Puan, memandangkan bagi tahun ini, tahun 2021 ini merupakan program kali yang ke-6 kita ingin mengetahui bagaimanakah sambutan ataupun perbezaan sambutan jika dibandingkan pada tahun lalu. Memang kita tahun lalu juga berada di musim ataupun di suasana pandemik kali ke-5 dan bagaimana pula sambutan tahun ini kali ke-6 daripada peserta-peserta program tersebut mungkin dapat dikongsikan bersama. Dan peningkatan mereka bagi para belia program ke-5 sejauh ini macam mana tu perkembangan mereka? Apakah ada di antara mereka sudah mulakan perniagaan sendiri? Mungkin dapat diceritakan sedikit. Silakan. Ya, saya kongsikan Tuan yang seperti saya sebutkan pada awal pengenalan tadi, dari siri pertama hingga ke-5 seramai 81 orang belia yang mengikuti program ini Alhamdulillah, walaupun kita ni berada di situasi pandemik, in fact pada kohort kali ini seramai 77 orang belia. Kita bandingkanlah 5 siri kami dapat 81 orang belia mengikuti dan pada kali ini 77 orang belia mengikuti ini juga disokong oleh platform itulah we can do it online. So 77 orang belia yang mendaftar mengikuti program kali ini dari segi belia-belia yang sebelumnya dari siri pertama hingga ke-5 ada beberapa
orang belia lah yang sudah berkecimpung di dalam bidang pertanianannya. Antaranya yang saya boleh sebutkan adalah seperti Mori Farm. Beliau pernah salah satu alumni alumni program pendedahan belia yang sebelumnya. Beliau sudah berladang di seluas 8 hektar di KKP Sinaut atau Kawasan Kemajuan Pertanian Sinaut sebagai contoh. Dan ada lagi di Temburong mengusahakan ladang pisang Awang Hamidun Haji Mahat Winawia Enterprise sebagai contoh lagi tu. Dan kemudian di Mentiri banyak pulang yang saya boleh sebutkan ni tuan yang daripada program pendedahan belia sebelumnya. Yang di Mentiri syarikat di Kapok Enterprise mengusahakan tanaman sayur-sayuran berteknologi juga menggunakan hidroponik, fertigasi, dan yang terbaru sekali contohnya salah seorang penuntut daripada IPT Awang Akmal Asma'an juga merupakan kohort yang terbaru mengikuti program pendedahan belia. Beliau masa ni membuka ladang di kawasan kemajuan pertanian Kilanas So ladang beliau ni adalah salah satu ladang yang akan dilawat oleh peserta-peserta belia nantilah dalam minggu depan yang mengikuti program ini. Suatu yang sedikit sebanyaklah yang saya boleh kongsikan tuan mengenai belia-belia yang sebelum ini sudah menceburi bidang pertanian yang pernah mengikuti program ini. Ya, maksudnya perkembangan daripada alumni tersebut ya. Jadi ingin kita ketahui mungkin dapat dikongsikan sedikit ya. Bagaimana pula dengan lokasi ataupun ladang dan juga modal mereka? Apakah ada bantuan-bantuan yang disediakan ataupun mereka menggunakan ladang sendiri ataupun dari segi modal? Mungkin sedikit informasi. Dari segi bantuan kerajaan melalui Jabatan Pertanian, lazimnya yang pertama sekali adalah tapak pertanian yang mereka gunakan tu memang di bawah kawalan Jabatan Pertanian. Jadinya tu salah satu insentif lah untuk belia-belia ni menjalankan aktiviti pertanian. Antaranya lagi jua jabatan juga memberikan hikmat dokongan teknikal, kepakaran teknikal lah daripada segi macam mana tata cara menanam, macam mana penjadualannya, apa jenis bajanya, atau antara yang hikmat dokongan yang dibagi oleh jabatan lah tuan. Jadinya semua perkara-perkara ini memang didedahkan melalui program ini itulah kepentingan maklumat-maklumat yang didapati oleh pihak belia ni lah melalui program ini. Jadinya bila diorang berladang atau they are ready atau bersedia dengan informasi-informasi yang penting untuk menjalankan aktiviti pertanian itu. Ya, alhamdulillah. Jadi apa saja kaedah dan juga fokus latihan yang telah pun diselitkan di dalam program ini, Puan? Sebetulnya tadi ada saya yang beritahu tarikhnya daripada 2 hingga 30 Disember. Selama tempoh tersebut latihan ini dijalankan melalui platform Zoom dan hybrid dengan Google Classroom, and ia melibatkan sebanyak 19 modul termasuklah sebenarnya ada 2 lawatan secara fizikal sebabnya penting juga melawat ladang ini secara fizikal bagi mendedahkan belia-belia ketanian ini kepada the reality kalau di ladang macam mana usulnya. After belajar secara online, diorang melihat lagi di ladang tapi modul-modul yang disampaikan ini fokusnya melibatkan 3 fokus iaitu pertama memberikan taklimat asas mengenai pengurusan dan pengeluaran tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan tidak bermusim, khususnya menggunakan teknologi atau sistem fertigasi yang bersesuaian dengan kemampuan para belia ketanian inilah. Dan fokus kedua memberikan latihan berkenaan dengan penggunaan pengurusan perniagaan tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan tidak bermusim, termasuklah macam persediaan aliran tunai yang pihak jabatan tekankannya mesti ada cash flow. Dan kalau pengurusan kewangan itu penting juga bagi memastikan kejayaan ladang-ladangannya. Kemudian dari segi susun atur ladang yang mendapati piawaian Brunei Good Agriculture Practice ataupun amalan pertanian baik, termasuk juga pengurusan store, rumah pekerja dan lain-lain. Banyak aspek-aspek yang dipelajari daripada fokus keduanya.
Dan seterusnya fokus ketiga yang terakhir, ini mendedahkan belia-belia ketanian ini kepada pengkongsian pengalaman oleh belia-belia yang sudah berladang, yang saya contohnya seperti yang saya sebutkan tadi semasa Tuan bertanya itulah. Jadinya semasa fokus ketiga ni lawatan ya, tata caranya melalui kaedahnya melalui lawatan lah, di mana belia-belia ni dapat berinteraksi bersama peladang-peladang ataupun alumni program sebelamannya untuk berkongsi mengenai rutin pekerjaan sebagai usahawan tani termasuklah untuk diorang berbincang mengenai cabaran yang dihadapi. Jadinya mereka ni diharap lebih bersedialah untuk menyahut cabaran bila mereka mula bergiat dalam pertanianannya nanti Ya, menarik juga ya. Ada beberapa modul yang disampaikan dan juga ada menjurus kepada 3 fokus yang dikongsikan dalam taklimat tersebut. Jadi siapa sebetulnya ni penyampai-penyampai di dalam taklimat program ini, Puan? Taklimat ni disampaikan oleh salah seorang penyampainya adalah pemangku pengarah pertanian dan agri makanan sendiri, bersama dengan pegawai-pegawai kaki tangan daripada Jabatan Pertanian dan juga Kementerian Sumber-Sumber Utama. Jadi lazimnya yang dari jabatan, dari bahagian industri tanaman yang membagi taklimat tersebut, dan ada juga bahagian-bahagian lain dari dalam jabatan yang terlibat tu Puan. Dan juga bagi menjayakan program ini, ianya turut pihak jabatan turut berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan dan juga swasta bagi menyampaikan modul-modul yang bersesuaian untuk disampaikan kepada belia-belia yang mengikuti program tersebut. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Lengkaplah rasanya kita khususnya kepada para belia kita yang mungkin nanti berhajat untuk menyertai program berikutnya. Insya-Allah jika diberi kesempatan dan juga peluang pada tahun yang mendatang nanti insya-Allah ya. Jadi mungkin ada saranan ataupun ingin Puan kongsikan sebelum kita mengakhiri wawancara kita mengenai dengan program iaitu pendedahan belia pertanian ini. Kami beri peluang pada Puan untuk mengongsikan kepada khususnya kepada para belia kita di luar sana. Silakan. Okey, jadinya pada belia-belia yang di luar sana, saya menyarankan untuk mengambil peluangan untuk mengikuti program pendedahan yang akan dijalankan pada masa akan datang. Bukan saja ia dapat membuka minda belia ketanian mengenai potensi dalam apa saja potensi dalam bidang pertanian, ianya juga akan dapat belia ni dapat menceburkan dirilah dalam sama-sama membantu meningkatkan lagi penghasilan pertanian dalam negara. Dan juga belia sokongan juga ni pulang penting dari melalui program ini. Kami harapkan sokongan daripada keluarga John bagi menggalakkan anak-anak bistorang inilah untuk mencuburkan diri dalam bidang pertanian. Sebabnya there's so much potential, banyak potensi dalam bidang pertanian. Dan in fact hanya dari I did a quick calculation tadi hanya 3% saja belia yang mencuburkan diri dalam bidang tanamannya. Jadi kami menyahut lagi lah kalau ada belia-belia yang berani mencabar dirinya untuk involve dalam bidang pertanian ini. So dalam 3,000 petani atau peladang di Brunei ini hanya lebih kurang 100 orang belia lah yang masa ni menggiatkan diri dalam bidang pertanian. Jadi sahutlah cabarannya belia-belia petani di luar sana lah untuk sama-sama menyumbangkan kepada pengeluaran sektor tanaman dan pertanian secara umumnya. Baik, itu saja saranan daripada saya, Tuan. Baik, terima kasih di atas perkongsiannya Puan Josmasita, merupakan penolong pengarah pertanian yang telah berkongsi informasi dan juga mengenai dengan program pendedahan belia pertanian kali ke-6 ini telah pun Ketani ketahui secara detail sekali
Terima kasih sekali lagi Rampai Pagi mengucapkan kepada pihak Puan Marsita binti Jormasi yang telah berkesediaan dan berkesempatan bersama kami pada pagi ini. Kami ucapkan Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi. Selamat bertugas, Puan. Waalaikumsalam.